Assalamualaikum murid-murid. Semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera dan masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDP bersama Ustazah. Sebelum kita melanjutkan sesi PDP kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melihat klip video ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Klip video yang kita lihat sebentar tadi adalah klip video orang melakukan solat jemaah bersama-sama di masjid. Pada hari ini, kita akan belajar unit 2 pada bidang ibadah pendidikan Islam tahun 5, iaitu solat berjemaah membentuk kekuatan ummah. Baiklah murid-murid, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai solat berjemaah, marilah kita sama-sama melihat apakah yang dimaksudkan dengan solat berjemaah. Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam. Berikut merupakan contoh lafaz dan niat sebagai seorang imam dan sebagai seorang makmum. Usolli fardhus subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Usolli fardhus subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Hukum melaksanakan solat berjemaah adalah fardu kifayah bagi solat fardu, manakala fardu ain bagi solat Jumaat. Baiklah murid-murid, terdapat banyak kelebihan solat secara berjemaah. Antaranya ialah dapat menambah khusyuk dalam solat. Orang yang melakukan solat secara berjemaah juga akan beroleh pahala sebanyak 27 kali ganda. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud solat berjemaah itu lebih afdal, yakni baik daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, orang yang mendirikan solat secara berjemaah akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah orang yang mendirikan solat secara berjemaah akan dapat mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam dan mendapat keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Baiklah murid-murid, apakah pula kepentingan solat secara berjemaah? Pertama, ianya akan dapat meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama. Kedua, dapat membentuk diri berdisiplin dan mematuhi seorang ketua. Solat berjemaah juga dapat melatih diri kita untuk menepati masa. Malah, ianya akan dapat menambah rasa kasih sayang dan hormat menghormati tanpa mengira darjat. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat syarat-syarat sah solat secara berjemaah. Pertama, perbuatan zahir imam dan makmum adalah sama. Kedua, makmum hendaklah mengikut imam.
Contohnya, takbir makmum mestilah terkemudian daripada takbir imam, dan perbuatan lain, makmum hendaklah tidak mendahului imam melebihi 2 rukun tanpa sebarang keuzuran. Ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam. Keempat, makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat tanpa berpisah. Seterusnya, makmum tidak tertinggal daripada mengikut pergerakan imam sebanyak 2 rukun tanpa keuzuran atau 3 rukun panjang dengan keuzuran. Keenam, perbuatan sunat makmum dan imam tidak bercanggah secara ketara kecuali kunut. Makmum hendaklah berniat mengikut imam. Seterusnya, makmum yakin solat imam adalah sah. Kesembilan, solat imam bukan dalam kategori solat yang wajib diulang. Seterusnya, martabat imam dari sudut jantina tidak kurang daripada makmum. Ke-11, imam tidak ummi sedangkan makmum pula baik bacaannya. Ummi bermaksud tidak pandai membaca dan tidak pandai mengeja. Dan yang terakhir, imam yang diikuti tidak mengikut imam lain. Murid-murid, Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya, tetapi dalam hal solat berjemaah di masjid, baginda sangat menitik beratkan pelaksanaannya sehingga baginda pernah mengancam untuk membakar rumah seorang lelaki yang tidak datang berjemaah di masjid. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung topik ini. Kita akan menyambung semula topik ini pada sesi pengajaran dan pembelajaran pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.